Prinsip masa depan bersama China beri inspirasi untuk Malaysia sertai BRICS. Subsidi bersasar RON 95 perlu elak ketirisan subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Malaysia komited perkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan bersama negara anggota BRICS. Perdana Menteri optimis usaha itu dapat memperkasa perkembangan ekonomi di peringkat global demi kemakmuran bersama. Langkah itu senada prinsip perkongsian masa depan bersama yang diketengahkan China. And I take special note to the spectacular address by President Xi Jinping in the recent BRICS conference in Kazan, where he urged that the spirit of shared future be adopted against forces of discord and protectionism. We must build a community of a shared future to uphold global peace, global security, and to share the experience, the expertise, the technologies to the world. Datuk Seri Anwar turut memuji polisi China dalam mempermudah urusan perdagangan serta pelaburan bagi merancakkan perkembangan ekonomi dan hubungan dagang antara negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Pembukaan Ekspor Import Antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Tahun ini, Malaysia telah diberi penghormatan sebagai Country of Honour di CIIE ke-7. Mengulas mengenai kepengurusian ASEAN tahun depan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berhasrat bertingkat kerjasama dan rangka kerja serantau yang inklusif. In this vein, we would like to reciprocate the forward-looking, the shared future principle promoted by China, so that when we organize the ASEAN GCC, Gulf countries, Arab countries, we also include what is called ASEAN plus GCC plus China Summit, which will be of great consequence to the trajectory of regional growth and will make significant contribution to moving the needle on greater global parity in economic trade, investments, and economic advancement. Tambah beliau, ASEAN juga berpotensi menjadi daya penggerak untuk pertumbuhan sosioekonomi inklusif yang boleh membuka laluan ke arah kemakmuran bersama yang mampan yang belum pernah berlaku sebelum ini. Sejurus menyampaikan ucapan, Datuk Seri Anwar melancarkan Pavilion Malaysia Sempena Ekspor Import Antarabangsa China ke-7. Pelancaran itu turut dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang. Pavilion berkenaan menampilkan 16 pempamer dan 17 reruai yang mengetengahkan pelbagai produk dan perkhidmatan serta teknologi inovasi daripada syarikat Malaysia. Datuk Seri Anwar kemudiannya melancarkan Pavilion Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia. Ia disertai 18 syarikat tempatan dan 31 reruai daripada industri makanan dan minuman serta perkhidmatan, sekaligus memperluas kehadiran Malaysia dan peluang kerjasama dengan syarikat negara lain. Semasa pertemuan bersama Li Qiang, Datuk Seri Anwar menyifatkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China sebagai persahabatan yang hebat selain mampu bekerjasama merancakkan perkembangan ekonomi di rantau ASEAN. I think we extremely thankful that China has got in the forefront support of Malaysia's policy. Otherwise, I think things are doing exceptionally well, and we've expanded to all, even cooperation in economic, social, education, TVET, military understanding, collaboration, and protecting our borders. I mean, we are now two great friends, and I look forward to when I assume the chairmanship of ASEAN. As I have alluded to also indicate that we should work together, China
China-ASEAN and helping the broader Asian community. Dalam mesyuarat itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan penerokaan bidang baharu yang boleh memberi situasi menang-menang buat Kuala Lumpur, Beijing. Turut berlangsung pertukaran dokumen antara MITI dan kerajaan China berkaitan Belt and Road Initiative serta memorandum persefahaman antara Bernama dan China Bunia Group. Sejak 2009, China merupakan rakan perdagangan global Malaysia yang terbesar. Pada 2023, jumlah perdagangan dengan China bernilai RM450.84 bilion, menyumbang 17.1% daripada jumlah dagangan global Malaysia. Penyasaran subsidi petrol RON 95 perlu dilaksanakan. Ini kerana berlaku ketirisan subsidi melibatkan penggunaan oleh golongan tidak sepatutnya berikutan perbezaan harga petrol yang besar. Berdasarkan data semasa, dianggarkan penggunaan petrol bagi segmen bukan warga negara komersial termasuk aktiviti penyeludupan mencecah 40% daripada kadar penggunaan keseluruhan petrol. Memandangkan tahap subsidi RON 95 sekitar 20 bilion ringgit setahun, jika ketirisan kepada bukan warga negara perniagaan dan kaya dapat ditangani, ia bakal menjana penjimatan sehingga 8 bilion ringgit setahun. Pendirian kerajaan konsisten dan tidak pernah abaikan usaha mencari bangkai pesawat MH370. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata sekiranya ada maklumat atau petunjuk sahih dan kukuh, operasi pencarian selanjutnya akan dipertimbang kerajaan. Ketika ini, Kementerian Pengangkutan sedang berunding dengan syarikat Ocean Infinity berhubung tawaran dikemukakan pada Jun lalu untuk meneruskan operasi pencarian di lokasi baharu di selatan Lautan Hindi. Perjanjian dibincangkan termasuk dasar tiada penemuan, tiada bayaran. Lokasi kawasan pencarian baru yang dicadangkan oleh syarikat Ocean Infinity adalah berasaskan kepada maklumat serta analisis data terkini yang telah dibuat oleh pakar-pakar dan penyelidik yang dirujuk oleh syarikat tersebut. Cadangan operasi pencarian oleh Ocean Infinity ialah cadangan yang kukuh ataupun kredibel dan boleh dipertimbangkan oleh kerajaan selaku negara pendaftaran pesawat MH370. Kerajaan sedang mengkaji kebolehlaksanaan penggunaan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga baharu. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, kajian mengenainya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Untuk memastikan kerangka undang-undang dan peraturan itu dibangunkan. Dan oleh kerana keputusan itu telah dibuat di peringkat Majlis Tenaga Negara dan juga diperakukan di Jemaah Menteri, maka dalam rancangan Malaysia ke-13 memang kemungkinan dan juga sumber nuklear sebagai satu daripada sumber tenaga di negara ini akan dimasukkan secara rasmi. Tambahnya, pemilihan itu seiring matlamat kerajaan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih 2050. Ia juga lebih terjamin dari segi kos operasi berikutan kurang kebergantungan terhadap perubahan harga bahan mentah selain teknologinya yang lebih selamat. Pastikan accountability dan galakkan pertumbuhan negara yang mampan. Ke arah itu, semua sektor termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan individu perlu ada integriti yang kukuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bertegaskan tanpa integriti, usaha pembangunan ekonomi, sosial dan politik boleh terjejas. Kita mahu sebuah Malaysia yang dimuati bukan hanya kerana kemajuan ekonomi, tetapi juga kerana keteguhan nilai-nilai integriti yang dipegang oleh rakyatnya. Dalam keluarga, kita mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan accountability. Di sekolah pula, pendidikan integriti harus dipupuk sejak awal agar generasi muda kita dapat membesar
menjadi warga negara yang beretika. Dalam pada itu, beliau berkata kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun lepas yang meningkat 4 anak tangga kepada 57 bukti usaha kerajaan dalam memperbaiki tadbir urus dan ketelusan membuahkan hasil. Perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang menjadi indikator bagi kos sara hidup berupaya pastikan penyaluran bantuan kepada rakyat dengan lebih tepat. Menurut Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia MASA, Profesor Datuk Dr. Madeline Verma, pendekatan itu memberi anggaran lebih realistik berbanding penyelesaian berdasarkan pendapatan. Saya katakan selalunya kita mendengar keluh resah golongan M40 mereka kata pendapatan mereka tinggi, memang betul, tidak boleh dinafikan. Tetapi bila diambil kira perbelanjaan, maka pendapatan mereka kadang-kadang lebih rendah daripada pendapatan golongan B40 yang kategori atasan itu, dan mereka tidak mendapat bantuan. Jadi dengan adanya My Calculator ini, sekurang-kurangnya mereka tahu, satu, mereka tahu di mana kedudukan mereka. Pendekatan PAKW yang ambil kira corak perbelanjaan berdasarkan lokaliti dan budaya antara penambahbaikan yang sewajarnya berbanding kaedah sedia ada. Beliau turut cadangkan beberapa aspek yang harus diambil kira, termasuk status kesihatan isi rumah, ahli isi rumah yang berhijrah dan pendapatan isi rumah yang tidak tetap. Program latihan khidmat negara dimulakan secara rintis dengan konsep baru melibatkan peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Pertahanan bagi lepasan kadet sekolah. PDRM dan agensi beruniform lain turut terlibat menjayakan PLKN 3.0 menggunakan prasarana sedia ada dengan kerjasama akademik kenegaraan. Program akan mudah diperuntukkan RM25 juta untuk terus menjadi wadah pembinaan potensi dan identiti belia berjati diri. Nilai ringgit masih kukuh walaupun terdapat pelbagai perkembangan dan penyesuaian pasaran baru-baru ini. Setakat 4 November, mata wang tempatan mengukuh 5.03% berbanding dolar Amerika Syarikat. Ringgit juga telah mengukuh berbanding mata wang negara serantau sebanyak 13.3% berbanding yen, 12.2% berbanding won, 7.5% berbanding rupiah dan 3.7% berbanding baht. Dari segi perkembangan global, perubahan jangkaan kadar dasar monetary yang lebih rendah di ekonomi utama global, khususnya di Amerika Syarikat, telah menyumbang kepada pengukuhan ringgit. Tambahnya, pengukuhan ringgit dipacu perkembangan positif ekonomi negara yang disokong komitmen kuat kerajaan menerusi dasar di bawah kerangka madani. Sementara faktor global seperti pergolakan geopolitik di Asia Barat dan pilihan raya AS turut menyumbang kepada turun naik pasaran kewangan global termasuk ringgit dan mata wang negara yang pesat membangun. Bank Negara Malaysia dijangka kekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% menjelang semakan akhir jawatan kuasa dasar monitori tahun ini. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penilaian bagi kadar faedah masih berpaksikan situasi ekonomi domestik dan unjuran kadar inflasi. Faktor luaran turut diambil kira termasuk perkembangan semasa di Amerika Syarikat. Namun jelasnya masih terlalu awal untuk menjangkakan respon BNM terhadap jangkaan pengurangan kadar faedah di negara itu selain ketidaktentuan membabitkan pemilihan presidennya.
dan saya kira pada mesyuarat akan datang ni keputusannya dijangkalah OPR itu akan dikekalkanlah. Dan kalau kita lihat unjuran inflasi yang dibuat oleh pihak kerajaan pada tahun hadapan iaitu sekitar 2% hingga 3.5%, jelas menunjukkan bahawa risiko kepada inflasi di Malaysia ini masih lagi tinggi. Justru itu akan menuntut pihak Bank Negara akan sentiasa berjaga-jaga dalam mentadbir dasar moneteri. Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar menganjurkan bulan zakat kebangsaan bermula Oktober hingga Disember tahun ini. Dengan tema Zakat Melestari Ekonomi Madani, ia memfokuskan penekanan kepada masyarakat mengenai kepentingan zakat sebagai kewajipan agama. Selain mampu mengurangkan kemiskinan dan menyumbang kepada kesejahteraan sosial. Sementara itu, bagi memartabatkan pengurusan zakat, anugerah zakat kebangsaan diumumkan bagi menghargai semua pihak yang terlibat. Ketua Pengarah Jauhar, Datuk Selamat Paigo berkata sebanyak 6 kategori dipertandingkan iaitu Ikon Asnaf Usahawan, Syarikat Sendiran Berhad, Syarikat Awam Berhad, Syarikat Berkaitan Kerajaan, Inovasi Zakat Terbaik Kutipan dan Inovasi Zakat Terbaik Agihan. Ada jawatankuasa yang telah kita lantikkan bukan terdiri daripada Jauhar saja. Kita libatkan kementerian-kementerian lain untuk turut serta menilai ciri-ciri yang diperlukan untuk menilai kategori-kategori yang diadakan. Dan saya kira ini merupakan satu motivasi kepada masyarakat di luar sana, bukan saja individu, malah agensi-agensi yang bentuk syarikat yang boleh ke hadapan berkongsi pengalaman. Pada tahun hadapan kita akan libatkan juga lagi penilaian-penilaian di peringkat negeri-negeri, insya-Allah. Lebih menarik, sebuah drama pendek bertajuk Bersama turut dihasilkan dengan kerjasama RTM. Ia sebagai medium baru mempromosikan zakat kepada masyarakat. Kita kena adakan pembaharuan. Di mana yang YB Menteri Agama mahukan kena ada satu benda yang lain untuk kita tonjolkan. Dan saya kira semenjak 20 tahun, ini tahun ke-20 Jauhar ditubuhkan, ini merupakan drama yang pertama yang kita keluarkan bersama pihak RTM. Kita nak supaya kesedaran kepada masyarakat lebih mendalam. Supaya mereka kalau dah ada cukup ataupun syarat-syarat untuk bayar zakat, mereka akan bayar zakat, insya-Allah. Skor Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia 2023 atau MyMHI 23 mencatatkan tahap sederhana iaitu pada 71.91%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata skor menunjukkan adanya tekanan terutama dalam domen persekitaran, sokongan sosial dan minda sihat. Tegas beliau, jika ia tidak ditangani berpotensi membawa kepada masalah kesihatan mental lebih serius dalam kalangan belia Malaysia. Ini berakibat daripada beberapa faktor luaran. Umpamanya berlaku buli cyber dan juga soal yang terkait dengan teknologi dan gaya hidup. Beliau mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia di Bangunan Parlimen. Mesyuarat mempersetujui Kementerian Belia dan Sukan bekerjasama dengan 12 kementerian lain serta agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan sektor swasta untuk melaksanakan intervensi kesihatan mental yang lebih berkesan khususnya untuk golongan belia.